Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang dihormati. Bertemu kita pada hari yang ketiga Kolokium Amalan Terbaik PGB Prime Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2021. Acara pada pagi ini diteruskan dengan sesi pembentangan utama 2. Dalam sesi pembentangan utama 2 ini, seramai 5 orang pembentang akan membuat pembentangan, iaitu terdiri daripada Encik Murad bin Nordin dari SMK Juasih Kuala Pilah, Puan Badariah Bakar dari SMK Taman Seri Rampai Kuala Lumpur, Encik Zakaria Muhammad dari SK Ciku 7 Gua Musang, Puan Norlela Muhammad Sahad dari SMK Naka Parang Terap, dan Puan Haliah Osman dari SMK Tuanku Lailatul Syahrin Perlis. Kita dengarkan bersama pembentangan utama 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya Cikgu Murad bin Nordin, Pengetua SMK Juasih Kuala Pilah Negeri Sembilan, ingin membentangkan amalan terbaik Pengetua Guru Besar di bawah program Prime. Program peningkatan akademik ini saya panggil Sinar Pagi Bintang Malam yang saya laksanakannya di SMK Taman Forest Heights Seremban. Sedikit mengenai diri saya mendapat ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Putra Malaysia, dan seterusnya saya mengikuti kursus kepengetuaan pada tahun 2013. Saya berpengalaman sebagai guru akademik sekolah kebangsaan, sekolah rendah selama 11 tahun. Kemudian saya menjadi guru akademik tingkatan 6. Terusnya saya menjawat jawatan perlongkanan tingkatan 6 selama 5 tahun. Terusnya saya menjadi pengetua pada tahun 2018 di SMK Taman Forest Heights. Sedikit mengenai profil sekolah amalan terbaik di mana saya melaksanakannya. SMK Taman Forest Heights merupakan sekolah grade A, sekolah harian biasa tanpa asrama. Kelainan sekolah ini adalah bilangan pelajar tingkatan 6-nya lebih besar daripada sekolah-sekolah tingkatan 6 yang biasa. Di sini terdapat 12 kelas perdana dengan 320 orang pelajar, manakala 24 kelas tingkatan 6 dengan jumlah pelajarnya 940 orang. Jumlah yang tingkatan 6 yang besar ini merupakan satu cabaran bagi saya menguruskannya. Namun begitu, program ini saya laksanakan bagi kohort pelajar perdana. Bilangan AKP di sekolah ini adalah seramai 19 orang, guru seramai 60 orang, tingkatan 6 dan juga perdana bagi seramai 32 orang. Isu dan penambahbaikan. Di bawah program Sinar Pagi Sidang Malam ini, isu yang perlu diselesaikan adalah berdasarkan data tersebut. Bagi 3 tahun pencapaian grade purata sekolah bagi peperiksaan SPM, daripada tahun 2016, sekolah ini mencatat 6.42 grade purata SPM-nya. Kemudian meningkat sedikit kepada 6.23 pada tahun 2017. Terusnya menurun dengan ketara pada tahun 2018, itu sebanyak 6 kepada 6.76. Wujud keperluan berdasarkan data dan juga analisa untuk sekolah ini menurunkan grade puratanya kepada 5.99, iaitu di bawah 6.00. Jadi isunya adalah untuk menurunkan grade purata sekolah ke 5.99. Perancangan dan penyelesaian. Langkah pertama dari sudut perancangan adalah pada bulan Januari 2019, Mesyuarat Kurikulum Bilangan 1 2019 telah memutuskan bahawa setelah dianalisis data-data yang ada, kita menganalisis data Kokosta, iaitu satu sistem pengurusan data peperiksaan yang dilaksanakan oleh Unit Penilaian Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Headcount dan juga My System, satu data sistem yang dibangunkan oleh PPD Seremban.
maka wujud keperluan bahawa suatu program peningkatan akademik perlu dilaksanakan bagi menurunkan grade purata sekolah. Langkah kedua, mesyuarat jawatankuasa program akademik pada bilangan 1 2019 memutuskan bahawa wujud keperluan untuk melahirkan kelompok pelajar cemerlang dengan tidak mengkesampingkan kelompok pelajar-pelajar yang lain. Jadi kita memutuskan untuk mewujudkan kelompok pelajar cemerlang bagi menggerakkan usaha untuk mendapatkan grade purata yang lebih baik. Dan yang ketiga, mesyuarat jawatankuasa program itu sendiri, iaitu program Sinar Pagi Bintang Malam, telah memutuskan bahawa suatu kelompok pelajar cemerlang perlu dilaksanakan di bawah program Sinar Pagi Bintang Malam agar dapat mencapai KPI yang dihasratkan. Pengenalan program. Program Sinar Pagi Bintang Malam ini falsafahnya adalah satu strategi PDPC yang berpusatkan murid, yang dilaksanakan terhadap satu kelompok kecil sahaja, menggunakan modul yang berfokus dan suasana yang berbeza dan kondusif. Jadi keempat-empat faktor dan pendekatan ini wajar dilaksanakan setelah diputuskan oleh satu jawatankuasa pengurusan program. Jadi justifikasinya bagi program ini mengenai kelompok tepat. Seramai 28 orang daripada 77 calon keseluruhan telah diambil, telah kita kumpulkan daripada keputusan mesyuarat kurikulum program untuk kita masukkan di bawah program ini untuk melahirkan kelompok poacher, iaitu pelajar potensi cemerlang. Ini diambil daripada analisis COCOSTA, iaitu satu sistem analisa data keputusan peperiksaan yang dibangunkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Dalam graf ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu wujud keperluan untuk mencapai 24 pelajar yang akan menyumbangkan bilangan B hingga A+. Dan bagi bahasa Inggeris, wujud keperluan sebanyak 17. Itu juga bagi sejarah 14 dan juga bagi matematik sebanyak 11. Calon yang perlu mencapai keputusan A hingga B. Bagi modul berfokus, ini adalah satu aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan ini. Modul pembelajaran yang berfokus menjurus kepada keperluan kelemahan pelajar tersebut mesti diwujudkan dan dibangunkan oleh panitia itu sendiri dengan tidak mencedok daripada mana-mana sumber. Kemudian modul ini mendapat bantuan juga daripada modul poacher, iaitu potensi cemerlang yang dibangun oleh daerah sebagai pembandingan, dan juga suatu analisis item mesti dilaksanakan oleh guru-guru bagi memastikan modul itu menepati keperluan pelajar itu sendiri. Bagi pemilihan subjek, ini adalah satu aspek yang sangat penting kerana semua subjek mahu berada dalam program seperti ini. Namun begitu, jawatankuasa memutuskan bahawa kita memilih 4 subjek teras, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan matematik sebagai mata pelajaran yang akan kita fokuskan di dalam program ini. Kerana bilangan pelajar yang mengambilnya dan keperluan dari segi pengurusan ataupun hala tuju grade purata yang perlu digerakkan. Bagi masa yang berkualiti. Masa yang berkualiti ini sangat penting ditetapkan supaya program ini wujud aspek eksklusifnya. Jadi waktu pagi, ini sebab itu dipanggil sinar pagi, antara pukul 7 hingga pukul 8 pagi ditetapkan suatu kelas selama 3 kali seminggu pelaksanaannya, dan juga untuk waktu malam sekali seminggu dari pukul 8 hingga pukul 10 malam. Masa yang dipilih ini adalah masa yang kita fikirkan berkualiti agar pelajar boleh memberi tumpuan sepenuhnya berbanding masa-masa lain yang mereka perlu habiskan untuk kelas-kelas dan sebagainya. Pengurusan program. Untuk mengurus program ini,
saya menggunakan OPPM, iaitu One Page Program Management, bagi melaksanakan pemantauan dan juga pengurusan agar mudah dilihat, mudah dilaksana dan dapat diurus dengan baik berdasarkan PDCA, iaitu Plan, Do, Check dan Action. Dari sini, dari OPPM ini akan dapat dilihat perkembangan program agar semua pihak dapat melaksanakan tugas mengikut tanggungjawab masing-masing. Bagi penjaminan kualiti, aspek ini adalah yang sangat penting untuk melaksanakan apa-apa sahaja, terutamanya program akademik seperti ini. Jadi, saya membuat satu inovasi berdasarkan pengalaman dan berkongsi dengan rakan-rakan, mewujudkan suatu helaian yang dipanggil Diamond Pencapaian. Diamond Pencapaian ini merupakan satu helaian yang disediakan oleh guru mengikut kelas subjek masing-masing, di mana dalam helaian ini dicatat di mana pelajar mereka berada dari segi pencapaiannya dan ke mana sesuatu subjek itu hendak menuju. Sebagai contoh, di dalam itu dicatatkan nama guru, bilangan pelajar dan kelas mana dan mata pelajarannya. Di sebelah kiri merupakan suatu dicatatkan pencapaian semasa pelajar itu, kelas itu. Kita bagikan kepada 3 kelompok. Atas iaitu pencapaian A hingga B, B tambah, pertengahan itu B hingga ke D, dan seterusnya di bawah itu adalah E dan gagal. Dari situ, Diamond Pencapaian ini akan menjadi satu instrumen pengetua sama ada pengurusan PKP ataupun ketua bidang untuk berbincang dengan guru di mana pelajar mereka berada, ke mana pelajar mereka perlu capai, berapa bilangannya, siapa mereka dan apa yang sedang mereka lakukan. Dari situ akan wujud suatu perkongsian, suatu persefahaman antara guru, pelajar dan juga pentadbir untuk sederap bersama melaksanakan apa yang perlu dicapai oleh pelajar untuk mencapai KPI yang kita impikan bersama. Bagi pelaksanaan program ini, jadualnya seperti yang dimaklumkan adalah pada pukul 7 pagi hingga 8 pagi, 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat, dan pada hari Sabtu kita laksanakan pada waktu malam. Kita laksanakan program ini dari bulan Mac hingga Oktober, dan kecuali pada cuti-cuti persekolahan, dan tempat untuk melaksanakan kelas ini kita buat luar sedikit daripada kebiasaan, dilaksanakan di bilik PSS, bilik SAL, kerana untuk memberi motivasi kepada pelajar itu bagi suasana yang berbeza dan kondusif. Kita pergi kepada impak program ini. Alhamdulillah, program ini telah memberi impak yang baik kepada keputusan SPM dan pada tahun tersebut, iaitu tahun 2019, di mana ini adalah kemajuan pencapaian bagi 28 orang murid yang terlibat dalam program tersebut. Ya, ini adalah keputusan untuk 28 orang sahaja. Kita lihat bagaimana bagi bahasa Melayu, daripada TOV-nya 18, kita telah mencapai 26 orang pelajar mendapat masuk ke kelompok A hingga B hingga A tambah. Bagi bahasa Inggeris, daripada 8, kita terus mendapat capai 17 orang pelajar daripada 28 ini masuk ke kelompok cemerlang, iaitu B hingga A+. Begitu juga bagi pelajaran sejarah, kita mencapai 17 berbanding 5 pada awal TOV-nya, dan juga bagi pelajaran matematik juga mencapai peningkatan yang memberangsangkan dan mencapai 16 orang pelajar yang menyumbang kepada kelompok cemerlang B dan A+. Impak program ini dari segi grade purata keseluruhan. Jika tadi kita melihat impak kepada 28 orang, tapi kepada grade purata keseluruhan pencapaian bagi 4 subjek ini sangat memberangsangkan dari bahasa Melayu berbanding tahun sebelumnya daripada 6.76 telah dapat ditingkatkan kepada 4.93. Begitu juga bagi mata pelajaran bahasa Inggeris, kita telah dapat tingkatkan kepada 6.17. Sejarah kita telah dapat meningkatkan kepada 6.00, dan juga matematik kita dapat tingkatkan kepada 6.27.
Bagus juga kalau dirujuk kepada bilangan yang mendapat jumlah yang pelajar yang mendapat B hingga A+, iaitu bagi bahasa Melayu melonjak ke 39 orang. Bahasa Inggeris 17, sejarah 19 dan matematik 16. Inilah evidens pencapaian daripada helaian keputusan SPM menunjukkan bahawa kami berjaya memperbaiki grade purata sekolah daripada 6.76 pada tahun 2018 kepada 5.81, melebihi sasaran sebagaimana yang kita sasarkan pada awalnya 5.99. Cabaran pelaksanaan program. Saya menggariskan 5 cabaran di bawah program ini. Pertamanya dari segi kehadiran. Dalam mana-mana program akademik, kehadiran merupakan suatu yang biasanya mengancam kita. Tidak terkecuali dalam program ini sebab kami terdiri daripada pelajar harian yang kebanyakan B40, maka semua itu tambahan kami pula pelajar perlu hadir pada waktu pagi dan pada waktu malam. Jadi semua itu diselesaikan dengan kerjasama PIBG, Hal Ehwal Murid melaksanakan program jom ke sekolah dan sebagainya. Program sarapan pagi percuma, sarapan minum malam percuma pun sedikit sebanyak membantu. Dari segi keuangan tidak menjadi cabaran yang besar, namun begitu diselesaikan dengan bantuan PIBG juga dan juga syarikat-syarikat swasta jalinan di sekitar kami, iaitu seperti McDonald dan Pemaju Forest Heights di kawasan taman berkenaan bersedia membantu kami pada bila-bila masa. Keselamatan juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya kerana kami melaksanakan pada awal pagi dan juga malam. Namun begitu diselesaikan isu ini, cabaran ini dengan kehadiran meletakkan guru-guru bertugas bagi menambah keyakinan ibu bapa. Seterusnya bagi dan juga wakil PIBG turut sama hadir. Seterusnya cabaran yang keempat adalah modul yang sesuai. Inilah aspek paling penting dalam melaksanakan program peningkatan akademik. Jadi perkara ini diselesaikan dengan bantuan SISC Plus daripada PBD Seremban dan juga panitia daerah serta usaha daripada guru-guru berkenaan, subjek berkenaan panitia di sekolah. Semua ini digabungkan menghasilkan suatu modul yang insya-Allah dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga adalah kelangsungan projek. Jadi semua itu dapat diteruskan dengan menanamkan semangat dan juga kerjasama semua orang serta keyakinan akan kejayaan program ini. Terusnya adalah jalinan dan jaringan. Aspek jalinan dan jaringan dalam melaksanakan program ini adalah aspek yang turut membantu di mana PPD Seremban dengan SISC, SIP dan My System yang garap oleh PPD Seremban membantu kami menganalisa data dan seterusnya, membantu kami untuk menilai perkembangan program. Keuangan kami dibantu oleh pihak Forest Heights dan sebagainya. PIBG juga tidak kurang dan juga panitia mata pelajaran daerah. Terusnya faktor pemangkin. Faktor pemangkin bagi program ini tidak lain tidak bukan saya menekankan bahawa PDCA perlu diamalkan dalam proses pelaksanaannya. Sokongan guru adalah satu benda yang tidak dapat dinafikan, benda sangat penting. Motivasi kepada pelajar yang turut dibantu oleh kaunselor merupakan aspek yang membantu kami melaksanakannya dengan lebih baik. Diamond pencapaian dan modul yang berkesan juga turut sama menjadi faktor pemangkin kepada program ini. Terusnya, saya mengucapkan jutaan terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan amalan terbaik ini di seluruh warga SMK Taman Forest Heights, PPNS, PPD Seremban, PPD Kuala Pilah dan kerjasama semua orang yang terdapat saya sebut sini kerana menjayakan program ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin yang dikasihi.
Pada hari ini, saya, Cikgu Badariah binti Bakar, Pengetua SMK Taman Sirampai, akan berkongsi berkaitan dengan QCake. QCAKE. Sebelum itu, jom kita lihat profil sekolah terlebih dahulu. Berikut adalah barisan pentadbir di SMK Taman Sirampai. Saya dibantu oleh 4 orang guru penolong kanan yang hebat. Sekolah Grade B, berusia 28 tahun, sesi pagi sahaja, terletak di Jalan Rejang, Setapak, Kuala Lumpur dan di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah Kramat. Sekolah beroperasi dengan kekuatan 71 orang guru, 12 orang AKP dan 739 orang murid dalam kalangan PPKI dan tingkatan 1 hingga 5. Apakah maksud QCake? Q dari perkataan QR Code, CA dari perkataan cakna yang bermaksud ambil peduli, ambil berat, ambil tahu, manakala KE dari perkataan kehadiran bermaksud kedatangan murid ke sekolah. Maka QCake ini adalah amalan kami merekodkan masa tepat murid hadir ke sekolah setiap hari. Sebenarnya QCake ini bukan sekadar instrumen pemantauan tetapi merangkumi keseluruhan proses yang terlibat. Kenapa kami laksanakan QCake? Sebenarnya, dia berdasarkan data pada hujung Januari 2020 apabila didapati bilangan kes murid tingkatan 5 yang hadir lewat ke sekolah iaitu selepas jam 7.30 pagi adalah tinggi. Ini sangat membimbangkan kerana mereka lah yang akan mengambil peperiksaan SPM. Apabila mereka hadir selepas sesi pembelajaran bermula, seorang demi seorang, maka sesi pembelajaran akan terganggu, tumpuan guru yang sedang mengajar dan rakan-rakan yang sedang belajar juga akan terjejas. Oleh itu, perlu dipupuk sikap cakna masa terutamanya pada kelompok murid yang sering hadir lewat ini. Juga penambahbaikan sistem dalam aspek pengurusan data sekolah untuk murid-murid yang hadir lewat ini juga perlu dilaksanakan. QCake merupakan satu proses, maka kami menggunakan kitaran PDCA yang melibatkan 4 fasa iaitu perancangan, pelaksanaan, semakan dan tindakan. Mengikut perancangan awal, pelaksanaan QCake akan berlangsung pada bulan Mac sehingga November 2020. Tetapi kerana penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19, maka QCake hanya boleh dilaksanakan sepanjang Julai sehinggalah Oktober 2020. KPI kami adalah untuk menurunkan bilangan kes lewat bagi murid tingkatan 5 kepada di bawah 20 kes setiap hari. Bagaimana nak capai? Maka, instrumen yang digunakan mestilah mudah, mesra pengguna, data yang diperolehi mesti mudah untuk dianalisis serta boleh ditambah baik dari masa ke semasa. Dan untuk pelaksanaan, ia mesti melibatkan pasukan yang mantap, iaitu melibatkan kerjasama yang bersepadu daripada semua warga sekolah. Terdapat 6 langkah dalam amalan pelaksanaan QCake. Langkah pertama, penyeras tingkatan membina QR Code semua murid tingkatan 5 mengikut kelas dan pautan dimasukkan ke dalam telegram rasmi untuk makluman semua guru tingkatan. Langkah yang kedua, sebaik sahaja murid masuk ke sekolah, selain catatan suhu, guru bertugas akan mencatat masa hadir murid ke sekolah. Saya tak tahu nak forward. Tak nak, saya tengah buat kerja. Eliana kan nama dia kan? Oh, 368. Kali ni. Kali ni nombor 8. 36.1. Langkah ketiga, guru bertugas akan key in data masa hadir tersebut selepas mengimbas QR Code tingkatan 5.
Mesej. Langkah keempat, data tersebut telah boleh digunakan oleh guru tingkatan untuk terus key in dalam APDM atau memberi makluman kepada ibu bapa dan penjaga. Seterusnya, langkah kelima, maklumat ini, data-data ini akan dianalisis setiap hari. Dan langkah keenam, hasil daripada analisis data ia akan digunakan untuk tindakan intervensi bagi kehadiran lewat murid-murid serta untuk anugerah hadir awal oleh unit had ehwal murid. Semakan pemantauan dan analisis dilaksanakan pada setiap hari. Postmortem pada setiap hujung minggu dan hujung bulan. Ia merupakan satu proses yang berterusan kerana penambahbaikan mesti dilaksanakan berdasarkan data harian. Secara keseluruhan, ia berjaya dilaksanakan sepanjang 16 minggu yang melibatkan 65 hari persekolahan iaitu bermula dari 1 Julai sehingga 13 Oktober 2020. Untuk lebih relevan, analisis perbandingan purata kes lewat sehari dilaksanakan kerana bilangan hari persekolahan yang berbeza pada setiap minggu. Di sini kita dapat lihat terdapat peningkatan purata kes lewat sehari daripada minggu 1, 2, 3 dan seterusnya menurun pada minggu keempat, naik semula pada minggu kelima dan sebagainya. Bermaksud data tidak stabil. Tetapi kita lihat pada minggu ke-14 terdapat penurunan yang sangat ketara iaitu perubahan dari 37 kes kepada 10 kes, terusnya 8 kes dan 10 kes. Cabaran pada awal pelaksanaan adalah dalam aspek penerimaan guru, murid dan ibu bapa. Guru bertugas perlu hadir seawal 6.50 pagi untuk merekodkan masa bagi murid yang hadir awal. Apabila penggiliran tugas dimasukkan ke dalam jadual waktu guru, perkara ini diterima baik oleh semua guru. Murid-murid juga selepas beberapa minggu pelaksanaan, mereka dah terbiasa dengan rutin guru mencatat masa hadir tersebut. Ibu bapa juga menerima baik walaupun pada mulanya pelik kerana guru memaklumkan masa tepat anak mereka yang lewat ke sekolah. Selalunya cikgu hanya tanya sebab tak hadir. Sekarang anak-anak mereka hadir tetapi lewat. Ini adalah paparan data daripada instrumen QCake. Setiap hari kami teruja untuk melihat nombor-nombor ini. Hijau menunjukkan kehadiran murid sebelum jam 7 pagi. Hadir awal. Bolehlah kita bagi anugerah hadir awal. Merah adalah yang tidak hadir, manakala fokus kita adalah kepada yang warna kuning, iaitu murid-murid yang hadir lewat selepas jam 7.30 pagi. Data ini akan dianalisis setiap hari. Kalau tuan-tuan puan-puan lihat kat sini, ada yang datang jam 8.27, 8.25, 8.26, ada yang 7.40, ada yang 8.15 dan sebagainya. Jadi data tepat masa mereka sampai ke sekolah dicatatkan. Setiap hari, murid yang hadir lewat ini dimaklumkan kepada ibu bapa melalui WhatsApp setiap kelas. Jadi dinyatakan dengan jelas masa murid tersebut hadir lewat ke sekolah. Dan terdapat pelbagai respon yang kami terima daripada ibu bapa. Komunikasi secara maya melalui WhatsApp berkaitan kehadiran anak-anak menjadi budaya kepada ibu bapa dan guru-guru. Sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apakah impak dan keterkesanan QCake ini, kan? Kehadiran murid lebih cepat diketahui oleh guru tingkatan. Data masa murid hadir ke sekolah juga lebih tepat dan sistematik dan guru-guru tingkatan boleh bertindak dengan lebih yakin dan efisien untuk key in dalam APDM setiap pagi dan memberi maklumat segera kepada ibu bapa dan penjaga.
Ketua guru disiplin dan kaunselor sekolah juga boleh merancang tindakan dan intervensi berfokus kepada kelompok murid-murid yang berkaitan. Dan para pentadbir juga boleh melaksanakan pemantauan pada bila-bila masa sahaja kerana data berada di hujung jari. Graf memaparkan perbandingan purata bilangan kes lewat mengikut minggu. Turun naik bilangan kes ini memang memberi cabaran, tetapi situasi ini jugalah yang memberikan motivasi kepada kami untuk sentiasa mencari jalan bagi mencapai KPI. Pada minggu ke-14, 15 dan 16 terdapat penurunan yang ketara dalam bilangan kes lewat. Sebenarnya, bermula pada minggu ke-13, pihak sekolah telah memulakan satu intervensi berfokus berdasarkan analisis data sebelum ini. Graf menunjukkan perbandingan purata bilangan kes lewat mengikut bulan. Ini bermaksud pada bulan Julai, secara puratanya 24 orang murid hadir lewat setiap hari. Pada bulan Ogos, purata 28 orang murid hadir lewat setiap hari. Pada bulan September, 31 orang murid hadir lewat setiap hari. Dan pada bulan Oktober, terdapat penurunan yang ketara, iaitu secara puratanya hanya 10 orang murid yang hadir lewat setiap hari. Seterusnya, saya kongsikan 5 intervensi berfokus yang kami laksanakan berdasarkan analisis data QK. Pertama, dialog 3 penjuru, iaitu perbincangan bersemuka atau melalui telefon antara guru, penjaga dan murid. Kedua, ziarah cakna, iaitu menziarahi rumah murid-murid yang berkaitan oleh para pentadbir, guru kelas, PIBG atau kaunselor sekolah. Ketiga, dialog prestasi yang membincangkan analisis postmortem, tindakan dan intervensi terhadap murid-murid yang hadir lewat ke sekolah. Keempat, kelas tahanan, iaitu satu program oleh unit disiplin yang dimulakan pada minggu ke-13. Dan kelima, anugerah atau sijil hadir awal kepada murid yang tidak pernah lewat ke sekolah sebagai motivasi kepada mereka dan juga kepada murid-murid yang lain. Saya kongsikan sedikit berkaitan program kelas tahanan. Murid akan menjalani kelas tahanan pada hari yang sama murid tersebut lewat. Tempoh kelas tahanan adalah selama 30 minit sahaja selepas waktu persekolahan berakhir. Bermaksud, sekiranya jika dalam jadual waktu kelas mereka tamat waktu persekolahan adalah pada jam 1.30 tengah hari, maka murid yang hadir lewat akan pulang pada jam 2 petang. Yang lain bolehlah balik pada jam 1.30 tengah hari. Guru mata pelajaran masa terakhir akan melaksanakan modul di dalam kelas tahanan. Bahan modul disediakan oleh ketua panitia mata pelajaran. Taklimat dan makluman kepada murid-murid dan kepada ibu bapa telah dimaklumkan sebelum program ini dilaksanakan bermula pada minggu ke-13. Program kelas tahanan yang merupakan salah satu intervensi berfokus telah menunjukkan impak yang ketara terhadap penurunan kes murid hadir lewat. Memang murid-murid tak suka balik lewat walaupun mereka datang lewat ke sekolah. Jadi, jika mereka lewat datang ke sekolah, maka mereka juga akan balik lewat pada hari tersebut. Adalah menjadi harapan saya agar amalan QK ini akan terus dilaksanakan dengan adaptasi kreatif yang sesuai dengan perubahan situasi semasa. Dan adalah diharapkan apabila sesi persekolahan telah dibuka nanti, lewat hadir ke sekolah ini tidak lagi menjadi faktor yang membimbangkan di sekolah ini. Sahaja perkongsian dari saya.
Mungkin amalan ini biasa-biasa sahaja di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, tetapi hasil luar biasa di sekolah saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Prinsip kepimpinan saya, tegas dalam kelembutan, teguh dalam pendirian, berhikmah dalam tindakan. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan amalan yang terbaik Sekolah Kebangsaan Ciku 7, Gomusan Kelantan yang bertajuk EC7 Pengurusan Sekolah Norma Baharu. Pertama sekali, marilah kita melihat profil guru besar. Nama Zakaria bin Muhammad, berumur 39 tahun. Pengalaman sebagai guru besar di sekolah murid orang asli selama 2 tahun. Pengalaman sebagai guru besar di sekolah harian biasa selama 2 tahun. Kejayaan akademik, diploma pendidikan dalam bidang matematik, ijazah sarjana muda pengajaran dalam bidang matematik dan juga ijazah sarjana pendidikan rendah. Antara kejayaan dalam bidang pendidikan pula, penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005 dan pada tahun 2013. Beliau juga pernah menjadi pembentang seminar perkongsian amalan terbaik Sekolah Murid Orang Asli dan Peribumi peringkat kebangsaan. Seterusnya, marilah kita lihat profil sekolah. Sejarah ringkas sekolah, Sekolah Kebangsaan Ciku 7 dibuka pada 3 Disember 1989. Sekolah berada dalam kawasan pengurusan Felda. Pada tahun 1995, sekolah menduduki bangunan baru. Jarak antara sekolah ke PPD adalah sejauh 55 km dan jarak ke JPM pula adalah 147 km. Jumlah kaki tangan guru di sekolah termasuk AKP adalah 21 orang. Manakala jumlah murid pula adalah 184 orang. Antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekolah ialah elektrik 24 jam, bekalan air terawat dan berdekatan dengan klinik desa. Okey, pengenalan inovasi. Amalan terbaik yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Ciku 7 secara ringkasnya adalah EC7, Pengurusan Sekolah Norma Baharu. E membawa maksud elektronik, C7 membawa maksud Ciku 7. Secara ringkasnya, sistem pengurusan sekolah Ciku 7 dilaksanakan secara elektronik. Apa yang sekolah buat adalah mengubah rekod suhu secara manual, rekod kawalan kelas secara manual, kad keluar kelas secara manual ke dalam sistem elektronik. Okey, seterusnya, marilah kita lihat isu ataupun keperluan mengapa inovasi ini dibuat. Keperluan yang paling utama inovasi ini diperkenalkan adalah pertama, keperluan SOP terkini. Merujuk Standard Operation Procedure (SOP), pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus 2019 di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikeluarkan pada 13 Mac 2020, sekolah mesti memastikan saringan demam serta gejala batuk, sesama, sakit tekak dan sesak nafas dilakukan terhadap murid. Jadi, keperluan utama adalah untuk mematuhi SOP. Yang kedua, isu inovasi dibuat adalah kerana masa mencatat suhu yang agak lama. Guru tidak mengajar pada tepat masa hadir ke sekolah yang lambat. Seterusnya, yang ketiga, isunya adalah bebanan kerja guru menulis rekod suhu murid setiap hari. Guru lewat masuk mengajar. Masalah murid selalu keluar dari kelas masa belajar tanpa tujuan. Kehadiran murid kurang memuaskan. Sumber-sumber maklumat adalah diperolehi daripada mesyuarat guru, parking lot di dalam kelas dan juga pemerhatian. Okey, mari kita teruskan dengan bagaimana rasional inovasi ini dibuat. Rasional utama adalah pengurusan masa yang lebih cekap. Yang kedua, menjimatkan kos.
Yang ketiga, meringankan beban tugas guru. Yang keempat, mengurangkan kadar murid keluar daripada kelas tanpa tujuan. Dan yang terakhir, untuk melindungi masa instruksional. Okey, seterusnya, marilah kita melihat bagaimana perancangan inovasi ini dibuat. Perancangan inovasi ini menggunakan plan 5 langkah PIL. Yang pertama, kenal pasti kumpulan sasaran. E-Suhu adalah untuk semua warga sekolah, kawalan kelas adalah untuk guru, rekod keluar masuk murid adalah untuk murid. Yang kedua, langkah PIL adalah pahami punca masalah. Punca masalah yang didapati adalah masa mencatat suhu yang lama. Guru tidak mengajar tepat pada masa, masalah murid keluar kelas, masa belajar tanpa tujuan, masa hadir ke sekolah yang lambat dan kurang memuaskan. Yang ketiga, langkah PIL, cadangan intervensi. Antara cadangan yang dicadangkan adalah coaching dan mentoring, rekod menggunakan komputer, penggunaan telefon, dendaan, hukuman. Langkah keempat PIL adalah memilih keutamaan. Jadi keutamaan yang dipilih adalah rekod menggunakan komputer, selepas itu coaching dan mentoring, penggunaan telefon, dendaan dan hukuman. Yang terakhir, langkah PIL adalah pelan tindakan. Pelan tindakan yang ditetapkan adalah penubuhan jawatankuasa, penetapan sasaran, in-house training dan amali, pelaksanaan sistem, pemantauan dan laporan program, penambahbaikan sistem. Okey, seterusnya, marilah kita melihat pula dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini, kita boleh lihat dari aspek proses, dari aspek tugas, kapasiti, postmortem, motivasi dan juga pemantauan. Dari aspek proses, kita boleh lihat proses pelaksanaan dimulakan dengan pelantikan jawatankuasa, pembelian peralatan, pemantauan dan penambahbaikan. Yang kedua, dari segi tugas, pengagihan tugas dibuat iaitu penyediaan peralatan diserahkan kepada PIBG, penyediaan sistem, jawatankuasa ICT, pengurusan sistem, jawatankuasa taspoh, pemantauan semua pentadbir. Seterusnya, kapasiti. Latihan penggunaan dijalankan secara in-house training dan amali selama sebulan bagi mengesan keralatan sistem. Yang keempat, kita boleh lihat dari segi pemantauan. Pemantauan dibuat oleh semua pentadbir sekolah melalui semakan data di drive sekolah, iaitu aplikasi simpan data secara maya. Yang kelima, motivasi. Motivasi diberikan kepada anugerah kepada murid dan guru melalui anugerah kehadiran murid. Kepada guru melalui anugerah guru cemerlang. Motivasi negatif pula, kita akan memanggil murid-murid ataupun guru-guru bermasalah untuk memberi coaching dan mentoring. Kepada murid pula, kita akan buat rekod amalan dalam sistem SSDM. Yang keenam, postmortem dibuat untuk penambahbaikan. Postmortem dibuat secara maya menggunakan Padlet. Antara cabaran-cabaran yang dijangka adalah yang pertamanya kehilangan kad. Kedua, kerosakan sistem. Ketiga, terputus bekalan elektrik. Bagi mengatasi masalah tersebut, kehilangan kad, denda akan diberikan. Yang kedua, kerosakan sistem, kita akan jalankan backup file. Yang ketiga, bila terputus bekalan elektrik, kita akan menggunakan telefon. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah proses kerja EC7 ini. Pertamanya, mestilah kita akan buat persediaan sistem. Sistem kita menggunakan sistem Excel yang dibuat secara percuma. Persediaan peralatan. Peralatan yang kita guna adalah PC ataupun komputer dan pemasangan sistem. Yang kedua, prosesnya adalah pemilihan sistem di menu di komputer. Yang ketiga, imbas kad. Yang keempat, rekod data. Yang kelima, kita buat analisis data. Impak. Impak adalah bahagian penting sesuatu projek. Okey, jika kita lihat pada impak kepada projek ini, impak yang pertama kita lihat daripada impak EC7 suhu. Kita boleh lihat di sini perbandingan antara
sebelum dan selepas EC7 suhu diperkenalkan. Sebelum EC7 suhu diperkenalkan, catatan suhu dibuat secara manual. Secara manual memerlukan ramai guru yang bertugas. Namun bila diperkenalkan EC7 suhu, hanya guru bertugas sahaja yang bertugas untuk melihat ataupun memerhatikan murid hadir ke sekolah. Yang kedua, sebelum EC7 suhu diperkenalkan, kita menggunakan banyak kertas. Selepas dilaksanakan EC7 suhu, kita langsung tidak menggunakan kertas. Yang ketiga, masa agak lama untuk merekod suhu murid. Setelah dilaksanakan EC7 suhu, masa yang singkat sahaja. Untuk murid seramai 200 orang dianggarkan selama 10 minit sahaja. Impak EC7 suhu juga boleh dilihat kepada kehadiran murid. Impak berganda. Jika kita lihat pada awal program ini diperkenalkan, iaitu pada bulan 7 ataupun bulan Julai 2020, kehadiran ke sekolah hanya 81.76%, meningkat sehingga 92.98% pada bulan Oktober 2020. Seterusnya, kita lihat pula impak EC7 kawalan kelas. Perbandingan dibuat sebelum dan selepas. Secara manual, kita menggunakan buku rekod kawalan kelas. Bila kita menggunakan buku rekod kawalan kelas, tiada kesahan yang boleh dibuat. Penggunaan kertas yang banyak. Yang ketiga, selang masa yang agak lama untuk semakan pemantau. Apabila kita memperkenalkan sistem EC7 kawalan secara elektronik, data yang tepat telah direkodkan dan tidak menggunakan kertas, menjimatkan kertas. EC7 kawalan mudah dipantau. Semakan boleh dibuat pada bila-bila masa secara maya, data disimpan di dalam drive sekolah. Seterusnya, kita melihat EC7 keluar. Jika kita lihat, dalam bulan Julai 2020, bilangan murid yang keluar, purata bilangan murid yang keluar dalam sehari ialah 78 orang murid. Namun, bila diperkenalkan C7E keluar kelas, angka bilangan murid keluar daripada kelas dalam sehari menurun. Sehingga pada bulan Oktober hanya 27 orang purata harian murid keluar daripada kelas untuk ke tandas ataupun untuk tujuan keluar daripada kelas. Seterusnya, EC7E keluar kelas juga dilihat dari aspek penggunaan kad. Sebelum pelaksanaan EC7 keluar kelas, kita menggunakan kad, tidak dapat mengesan murid yang selalu keluar kelas tanpa tujuan. Namun setelah menggunakan EC7 keluar kelas, nama murid yang keluar daripada kelas direkodkan dengan jelas. Begitu juga rekod bilangan murid yang keluar kelas, secara manual dia tidak dapat menunjukkan berapakah bilangan murid yang keluar daripada kelas. Namun setelah dilaksanakan keluar kelas, bilangan murid yang keluar daripada kelas dicatatkan dengan jelas masa dan bilangan mereka keluar daripada kelas. Rumusan impak EC7 kita boleh lihat dari aspek murid, peratus kehadiran yang konsisten, dari aspek guru, lebih prihatin dan peka kepada PDPC, dari aspek akademik, peningkatan minat belajar murid, kita dapat lihat. Yang keempat, pengurusan sekolah yang lebih berkesan. Yang kelima, maklum balas ibu bapa yang positif. Yang terakhir, sekolah lain berminat untuk mengadakan jaringan dan jalinan dengan sekolah SK Ciku 7. Pelibatan ibu bapa untuk program ini adalah PIBK,
komuniti, kita boleh lihat semasa aktiviti gotong royong menceriakan kelas, PIBG menyediakan komputer di dalam setiap kelas. Komuniti daripada JPN dan PPD, lawatan pemantauan. Okay, sebelum kita berakhir, marilah kita lihat bagaimanakah sistem ini digunakan. Saya akan buka C7 suhu. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Saya Puan Nurlela binti Muhammad Sahad, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Nakah Daerah Padang Terap Kedah, akan membuat pembentangan amalan baik bertajuk Program Satu Murid Satu Sijil. Fokus pembentangan saya merangkumi 3 perkara, iaitu pengenalan, program inovasi, impak dan cadangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengenalan, ini adalah sedikit latar belakang saya dan anugerah yang berjaya saya perolehi sepanjang saya menjadi guru, penolong kanan dan juga pengetua. Dan ini ialah beberapa sumbangan profesional yang berjaya saya sumbangkan dan kongsi bersama sahabat-sahabat di PPD, di JPN dan juga KPM. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah profil SMK Nakah. Daerah terletak di daerah luar bandar, daerah Padang Terap, sekolah 2 sesi, kohort 3.0 TF25, bilangan murid 921 orang, guru 82 orang, ada program PPKI, ada tingkatan 6, ada asrama desa dan pengurusan saya 10 orang, iaitu 6 penolong kanan dan 4 orang guru kanan dan semuanya lelaki. Untuk sosioekonomi waris seperti yang tertera dalam slide, dan untuk pengetahuan semua, sosioekonomi waris saya semuanya kebanyakannya 85% ialah B40, kumpulan B40. Okey tuan-tuan, untuk yang kedua, program inovasi, pelaksanaan dan penambahbaikan yang kami laksanakan. Tajuk amalan terbaik atau inovasi saya ialah program Satu Murid Satu Sijil. Okey, untuk rasionalnya yang pertama, tiada seorang murid pun yang menamatkan persekolahan tanpa sijil tambahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengaktifkan pelibatan murid supaya walaupun murid itu lemah akademik, mereka boleh berpeluang mendapat sijil dan naik pentas. Dan yang ketiga, mengupayakan peranan guru saya sebagai pendorong dan pembimbing kepada pembelajar aktif murid-murid di SMK Nakah. Okey, untuk maksud tersebut, jadi kami melaksanakan beberapa kaedah dalam mengenal pasti data-data yang diperlukan sebelum membuat keputusan. Jadi kami melaksanakan analisis jurang seperti analisis jurang persekitaran pembelajaran, analisis jurang daripada standard 4 SKPMG 2. Dan dari situ kita bertindak apa yang perlu kita lakukan selepas itu. Okey, untuk objektif program Satu Murid Satu Sijil ada 4. Yang pertama, membina rasa yakin diri murid. Yang kedua, meningkatkan skor yang lebih baik dalam PAJSK dan extra curriculum. Yang ketiga, tambah nilai untuk temubuka dengan sijil-sijil yang pelajar dapat. Dan yang keempat ialah menggalakkan sumbangan murid dalam semua aspek
Tak kira walaupun mereka lemah akademik, mereka boleh aktif menyumbang kepada sekolah dengan bantuan guru sebagai pendorong dan guru sebagai pembimbing, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, ini ialah ringkasan garis masa program Satu Murid Satu Sijil saya di Sekolah SMK Nakal bermula pada 2017 hingga 2021 dan akan saya terangkan dalam slide yang berikutnya. Okey, sebelum kita melaksanakan program tersebut, kita telah mengenal pasti dua isu yang penting untuk kita atasi. Dan isu ini kita dapat dengan melaksanakan survey dan juga catatan-catatan pencapaian murid. Isu yang pertama, rasa rendah diri dalam kalangan murid. Dan yang kedua, bilangan pencapaian dan kejayaan murid dalam pelbagai aspek masih rendah. Jadi dua isu utama tu telah dikenal pasti. Okey, jadi bila kita kaitkan dengan teori self-esteem, menurut Erikson 1994 dalam E. Ahmeng 1997, kanak-kanak ini perlu diberi tugasan untuk kita pupuk ketekunan. Jadi semasa beri tugasan tu, kita tingkatkan keinginan mereka, kita bagi pujian, kita bagi galakan supaya memberikan impak positif pada pencapaian murid tersebut dalam semua aspek seperti keterampilan dan keupayaan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Okey, dan kaedah yang kami gunakan untuk inovasi Satu Murid Satu Sijil ialah kaedah PDCA, Plan, Do, Check dan Action yang akan saya terangkan selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk yang pertama plan, bermula April 2018, okey, kita tubuh jawatankuasa, kita sediakan jadual kerja, kita analisis data, kita kenal pasti isu dan kita senarai pendekkan masalah. Kita tetapkan KPI dan kita rancang plan intervensi dan juga jadual pemantauan. Okey tuan-tuan, saya sertakan evidence berkaitan dengan fasa perancangan, mesyuarat-mesyuarat guru, penentuan KPI dan sebagainya. Ada jawatankuasa Satu Murid Satu Sijil, ada catagan, kemudian kita ada data dan data mentah tu saya ambil daripada 2017 seperti yang tertera dalam slide. Seterusnya tuan-tuan, kita ada OPPM sebab sekolah saya sekolah TS25, kita dapat kenal pastilah. Kita dapat kenal pasti segala perkara yang diperlukan untuk projek tersebut. Seterusnya untuk yang kedua, Do. Bermula pada Ogos 2018, kita laksanakan program tersebut. Kita serah sijil, kita kumpul data, kita cari evidence program, kita buat dokumentasi dan sebagainya, kita semak dan kita selaraskan semula KPI semasa. Okey, contoh satu lagi tools yang saya gunakan untuk program Satu Murid Satu Sijil ialah cause and effect diagram untuk isu yang pertama. Dari segi caranya, bagaimana, keperluannya bagaimana, penilaian yang perlu kita buat dan tenaga kerja yang diperlukan. Sama juga untuk isu yang kedua, kejayaan pencapaian murid yang masih rendah, kita menggunakan cause and effect diagram juga. Okey tuan-tuan, ini ialah program-program yang menyokong, ini ialah projek-projek yang menyokong program Satu Murid Satu Sijil. Saya masukkan semua program, sama ada co-curriculum, program HEM ataupun program kurikulum. Okey, setelah kita laksanakan program, kita berserahkan sijil, gambar-gambar serahan sijil, gambar-gambar quick win yang kita bagi pada murid-murid, menggalakkan motivasi mereka, menggalakkan yakin diri mereka. Dan tuan-tuan, inilah contoh projek-projek murid yang diberi sijil, menyumbang kepada persekitaran kondusif sekolah. Dan inilah sekolah saya, ceria dan kondusif. Alhamdulillah. Okay, seterusnya, ini juga ialah hasil kerja murid dari segi muralnya, dari segi persekitaran yang lain, dari segi pembangunan sudut-sudut ilmu dan sebagainya. Okey, projek-projek yang terlibat dengan program Satu Murid Satu Sijil, sudut-sudut bawah tangga, okey, susuran co-curriculum, tapak perhimpunan, okey. Dan seterusnya ini lagi, di hadapan tandas, di dewan-dewan, segala sudut di SMK Nakal kita bangunkan untuk diceriakan supaya murid-murid rasa kondusif belajar di SMK Nakal. Okey, bilik PAK 21 pun kita berjaya adakan dengan sumbangan pihak komuniti. Ada juga bilik operasi TS25, tuan-tuan boleh tengok gambar sebelum dengan gambar selepas. Okey,
Kemudian saya nak buka minda murid bahawa PSS bukan hanya duduk di bangunan PSS ataupun bilik-bilik PSS. Sebenarnya rangkaian PSS kita boleh sebarluaskan di seluruh sekolah. Seluruh sekolah ada maklumat. Jadi alhamdulillah lah kami berjaya menceriakan kawasan-kawasan sekolah dengan informasi terkini. Okey, kelas abad 21 pun kita cuba terapkan dalam setiap kelas di SMK Naka. Ini adalah beberapa contohnya. Okey, dan alhamdulillah juga penambahbaikan pusat sumber sekolah kita berjaya adakan, dan inilah tuan-tuan situasi yang ada di pusat sumber SMK Naka dan dilawati oleh Tuan PPD sendiri yang ada dalam gambar yang memakai kod, ya, Cik Ahmad Bashori. Okey tuan-tuan, inilah beberapa contoh susuran co-curriculum, aktiviti co-curriculum yang kita bagi sijil. Okey, projek Go Green, alhamdulillah SMK Naka antara sekolah yang mendapat sumbangan bahan bantu mengajar 10,000 kerana terpilih melaksanakan Go Green dengan baik. Okey, dan ejen TR25 kami lantik supaya membantu guru untuk membantu rakan-rakan tentang teknik PDPC abad 21. Dipilih, ditemuduga dan dipilih. Dan mereka menyumbang kepada kecemerlangan sekolah, menjadi jurucakap sekolah, menjadi penceramah tentang kecemerlangan sekolah, membantu penyediaan segala peralatan untuk PDPC abad 21. Okey, yang ketiga cek. Dalam bahagian cek ini kita buat KPI, kita semak, kita tambah baik, kita buat postmortem, ada OPPM, kita buat checklist dan kita adakan dialog prestasi dengan murid. Okey tuan-tuan, ini contoh postmortem yang kami buat checklist. Kalau mulanya pencapaian Muhammad Azim ni 24.72, tapi setelah kita buat penambahbaikan, ada program pembangunan kurikulum, adik Muhammad Azim berjaya mendapat tempat dudukan pertama dalam MSSD 2020 dengan catatan yang lebih baik dan mewakili daerah. Sama juga dengan pingat. SMK Naka menduduki tempat ketiga. Hanya beza satu pingat perak dengan Naib Johan. Okey, seterusnya action yang terakhir. Okey, actionnya ialah bila berkesan kita jadikan budaya. Jika tidak berkesan dan bagaimana yang kita kenal pasti, kita ubah suai dan kita buat penambahbaikan. Dan akhirnya ialah tentang impak dan cadangan. Alhamdulillah, program ini telah menjadikan budaya untuk semua murid berlumba-lumba menyertai dan ada impak secara tidak langsungnya seperti yang tertera dalam slide. Kemudian seterusnya dalam dapatan analisis student voice menyatakan dapatan yang lebih baik daripada sebelum seperti yang tuan-tuan boleh tengok dalam slide. Dan untuk suara waris juga, mereka lebih yakin dengan anak-anak mereka. Mereka lebih bersuka bersama dengan anak-anak mereka berbanding dengan sebelum ini. Dan ini ialah rumusan perbandingan impak pencapaian murid di sekolah saya dari segi 5 aspek: SPM, STPM, bilangan acara co-curriculum yang berjaya disertai, SSDM amalan baik dan aplikasi sistem. Okey, saya sentuh sedikit tentang SPM. Alhamdulillah SPM kami semakin meningkat dan terbaik dalam sejarah SPM di SMK Naka untuk tahun 2020, dan tuan-tuan boleh tengok di situ semuanya meningkat alhamdulillah, layak sijil, lulus semua mata pelajaran, gagal semua mata pelajaran juga berjaya kami turunkan. Bilangan pelajar cemerlang bertambah, subjek 100% lulus bertambah, GP subjek yang semakin meningkat juga bertambah bilangan subjeknya. Okey, ini ialah pembandingan grade purata mata pelajaran 2019 dengan 2020 untuk subjek terah dan elektif. Alhamdulillah kebanyakannya hampir 90% meningkat. Okey tuan-tuan, ini pembandingan lulus mata pelajaran teras dan juga mata pelajaran elektif. Dan untuk STPM juga mencatatkan kejayaan berbanding tahun 2019 seperti yang tuan-tuan boleh tengok dalam slide. Dan alhamdulillah juga untuk peratusan hadir PDPR kita bagi sijil, kepada yang hadir penuh kita bagi sijil, yang hantar tugasan awal kita bagi sijil, yang aktif dalam PDPR, dan dia menunjukkan graf yang semakin meningkat. Dan seterusnya, bilangan calon STPM yang mendapat 3.0 ke atas pun semakin bertambah, dan calon yang berjaya ke IPT juga semakin bertambah.
Okey tuan-tuan. Dan impak yang seterusnya ialah peningkatan murid menyertai pertandingan inovasi dan STEM 2018. 2018 9 acara, 2019 bertambah 15 acara, 2020 sebab berlakunya pandemik kita menyertai juga 8 acara dan 2021 setakat 10 Ogos bertambah sehingga 18 dan akan bertambah lagi selepas ini. Okey, inilah contoh-contoh projek STEM dan inovasi yang disertai oleh sekolah saya dan mendapat kejayaan. Kemudian saya teruskan impak yang seterusnya ialah bilangan penyertaan murid dalam co-curriculum. Tuan-tuan boleh tengok sendiri tahun 2020 dengan 2021 peningkatan yang ketara dalam peringkat kebangsaan. Okey, dan bilangan yang disertai daripada 2018 20 acara, untuk 2021 71 acara berjaya anak-anak murid saya sertai. Okey, dan yang layak dapat sijil pun bertambah untuk di luar, untuk pelibatan di luar 264 orang murid mendapat sijil. Untuk program dalaman satu murid satu sijil seramai 7,680 berjaya mendapatkan sijil. Dan senarai aktiviti dan sumbangan murid yang diberikan sijil seperti yang tertera 33 aktiviti. Ya. Okey tuan-tuan, PPKI di sekolah saya juga turut menyumbang sampai peringkat negeri. Dan eviden kemenjadian murid pula untuk data SSDM semakin meningkat. Setakat 26 bulan 8, 5,055 catatan amalan terbaik telah berjaya dicatat. Okey. Dan untuk cadangan penambahbaikan, yang pertama kami tetapkan KPI murid tan 1 mesti dapat sekurangnya 1 sijil, habis sekolah tan 5 ada 5 sijil. Kemudian kita luaskan fokus bidang meliputi semua bidang yang ada di sekolah. Kita tambah baik dengan mewujudkan satu data studio dan kerjasama bersama pemegang taruh. Dan ini ialah portal S1 Murid Satu Sukan dan menu-menu yang ada saya just scroll sahaja. Okey, ini memudahkan murid dan anak-anak dan guru-guru saya merekod pelaporan satu murid satu sijil. Dan ini contoh sijil yang berjaya dijana secara digital. Okey tuan-tuan, ini menu juga portal saya, portal satu murid satu sijil. Okey, dan amalan terbaik hasil daripada program inovasi ini, saya dapat memperkasakan kepakaran guru novis, membudayakan PDCA, membuat pemantauan secara berterusan, membudayakan PLC dan membuka ruang seluas-luasnya untuk murid-murid saya menyumbang. Dan ini adalah senarai rujukan saya bersama guru-guru saya untuk program tersebut. Dan itu sahaja dari saya. Ampun maaf atas segala kesilapan sepanjang mengendalikan pembentangan ini. Yang baik itu pada Allah, yang hina, yang lemah itu saya sendiri. Saya sudahi dengan lafaz suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam #09educators. Saya Cikgu Haliah binti Osman daripada Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin daripada JPN Perlis akan membentangkan amalan terbaik pengetua yang bertajuk Teachers Branding, Student Growing. Teachers Branding, Student Growing adalah untuk memperkasakan guru ke arah membina kemenjadian murid secara kolektif berteraskan taksonomi #09educators. Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin, nama asalnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Bohor yang ditubuhkan pada 1 April 2010 dan dirasmikan pada 21 Jun 2011 oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Perlis. Bangunan Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin adalah status bangunan sendiri yang berkeluasan 7.38 hektar. Terdapat 1 blok pentadbiran, 2 blok akademik, 2 blok bengkel, 1 blok kantin dan pusat kor, 1 blok surau dan mempunyai 20 bilik darjah. Guru dan staf Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin terdapat 42 orang guru, 7 orang staf dan 492 orang murid.
Aliran yang ditawarkan adalah aliran akademik iaitu Sains Tulen, STEM A, Sastra Kemanusiaan dan kelas aliran agama. Scanning dilakukan oleh saya bersama-sama dengan pentadbir berdasarkan kepada analisis keperluan latihan atau TNA menunjukkan bahawa guru-guru sangat memerlukan kemahiran ICT dalam PDPC iaitu 52.38%, 47.6% menunjukkan guru yang perlu kepada kemahiran ICT. Kajian kesediaan PDPR murid menunjukkan 95% pelajar bersedia untuk belajar secara online dan 89.9% pelajar telah memiliki telefon, komputer sendiri, tablet dan juga laptop. Untuk mengatasi isu tersebut, kami telah menggunakan taksonomi #09educators berdasarkan kepada 6 elemen yang telah ditetapkan iaitu ICT, IoT, Entrepreneurship, Communication, Event Management dan Agriculture. Kami juga telah menggunakan 3 fasa yang telah ditetapkan dalam #09educators iaitu Scan, Redesign dan End Result. Seterusnya, kami melakukan 2 perkara iaitu rebranding dan redesign untuk meningkatkan kemahiran dan kompetensi guru dengan menggunakan sumber yang ada secara menyeluruh bagi menghasilkan impak yang berkesan kepada pelajar dan guru. PCT, Peer Coaching Teams, telah digunakan untuk melabelkan guru berdasarkan kepada kepakaran-kepakaran yang dimiliki. Dan untuk PCT terdapat 2 pooling factor iaitu kepakaran ICT, IoT dan pusat sumber. Rebranding teachers. Rebranding adalah merujuk kepada bermaksud melabelkan guru-guru berdasarkan kepakaran yang dimiliki iaitu untuk mewujudkan keyakinan guru-guru terhadap guru yang telah di-rebrandingkan iaitu from normal teachers to super teachers. Cikgu Nur Arifin bin Nur Azaman merupakan guru pakar dalam ICT dan IoT. Beliau telah memberikan latihan kepada guru-guru Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin dalam amalan Flip Classroom, penggunaan OBS Studio dalam PDPR, penggunaan green screen dan beliau juga telah menghasilkan gamification dalam subjek kimia iaitu untuk penggunaan virtual lab yang digunakan oleh pelajar tanpa menghadirkan diri dalam makmal. Guru Data Studio. Cikgu Iskandar Zahid alias Izwan bin Ismail merupakan guru Data Studio yang telah menghasilkan data untuk aktiviti PDPR iaitu kehadiran pelajar berdasarkan kelas, berdasarkan subjek dan juga laporan kehadiran untuk bulanan bagi tujuan tindakan ataupun pelan intervensi yang boleh dilakukan untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas PDPR. Kemudian dalam bidang co-curriculum, Cikgu Iskandar telah berjaya menghasilkan data kehadiran co-curriculum, laporan aktiviti co-curriculum dan juga laporan penyertaan pelajar dalam aktiviti co-curriculum peringkat kebangsaan, peringkat negeri dan juga peringkat sekolah. Untuk kurikulum, data PBD telah dihasilkan dan dikumpulkan. Waris boleh melihat data PBD
dengan menggunakan link yang disediakan oleh Guru Data Studio, dan data tersebut digunakan untuk mengisi spider web yang telah dihasilkan oleh JPN Perlis. Cikgu Nurlida merupakan guru TikTok yang mempunyai 10,500 orang pengikut dan 83,000 followers. Cikgu Nurlida memulakan TikTok beliau pada bulan Jun tahun 2020. TikTok yang digunakan oleh Cikgu Nurlida adalah berdasarkan kepada fakta-fakta sejarah dalam buku teks tingkatan 5 dan tingkatan 4 untuk pelajar-pelajar SPM 2020 dan juga pelajar SPM 2021. TikTok digunakan sebagai pengukuhan untuk apa yang telah dipelajari di dalam kelas. Penggunaan TikTok telah berjaya meningkatkan GPS sekolah untuk subjek sejarah daripada 3.67 kepada 2.16. Pusat Sumber Ibn Sina. Kami bersama-sama dengan Ustazah Rosita binti Abdullah merupakan guru media Pusat Sumber telah melakukan redesign dari segi fungsi atau peranan dan juga dari segi struktur persekitaran pusat sumber. Sebelumnya, pusat sumber dari segi persekitaran dan kegunaannya hanyalah untuk menjadi tempat rujukan dan juga tempat pinjaman buku dalam kalangan pelajar dan juga guru. Redesign pusat sumber telah mewujudkan kepelbagaian fungsi pusat sumber iaitu Smart Future Library. Pertama, mewujudkan entrepreneurship. Di dalam pusat sumber terdapat kafe yang diuruskan oleh anak-anak pelajar, terdapat hub digital ICT iaitu pusat akses internet, terdapat workshop area iaitu tempat untuk melakukan LDP dan juga bengkel, presentation area iaitu terdapat green screen, terdapat skrin untuk pembentangan, kemudian terdapat rest area iaitu ruangan santai yang digunakan oleh anak-anak pelajar. Pusat Sumber Ibn Sina telah mempunyai kafe dan sering menjadi tumpuan di kalangan guru-guru untuk mengadakan kursus. Telah dirasmikan oleh Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Tuanku Lailatul Syahrin. Dari aspek event management, Pusat Sumber Ibn Sina telah berjaya menghasilkan pelajar yang berkemampuan untuk menguruskan perhimpunan, pelancaran Bulan Kemerdekaan, program Bulan Membaca April hingga Jun secara atas talian. Semua program ini telah berjalan dengan lancar dan sistematik dengan sedikit bimbingan daripada guru. Selain itu, pelajar juga telah berjaya mengurus dan merancang PBL dalam PDPR. Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin juga telah menjalankan inovasi dalam bidang agriculture, iaitu yang pertama melalui projek penanaman harum manis. PIBG telah menjalankan jalinan bersama dengan Jabatan Pertanian Negeri Perlis dan telah berjaya menanam 100 pokok harum manis yang menjadi sumber pendapatan kepada PIBG.
Dalam hal ini, Pusat Sumber Ibn Sina dapat memainkan peranan sebagai publicity untuk memasarkan hasil harum manis melalui media sosial. Tambahan pula, pelajar-pelajar telah muncul dengan idea portable greenhouse dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan racun di tanaman harum manis. Yang kedua iaitu projek nursery yang dijalankan oleh Persatuan Geografi yang menjadi sumber pendapatan kepada persatuan melalui jualan anak-anak pokok dan digunakan oleh sekolah dalam majlis-majlis rasmi. Impak kepada guru telah dapat menghasilkan guru-guru yang mengadakan PDPR yang menarik dan dapat menarik minat pelajar untuk hadir ke kelas-kelas PDPR. Sehingga sekarang, Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin tidak mempunyai pelajar yang tercicir daripada kelas. Dan selain daripada itu, guru-guru juga telah mempunyai kemahiran dalam penggunaan ICT di dalam PDPR. Seterusnya, Teachers Branding, Student Growing telah berjaya meningkatkan pencapaian GPS SPM tahun 2020 daripada 3.35 kepada 3.27. Peningkatan pencapaian subjek pendidikan Al-Quran Sunnah daripada 3.28 kepada 1.73. Pencapaian pendidikan syariah Islamiah daripada 3.08 kepada 2.12, subjek fizik daripada 3.88 kepada 3.22 telah menunjukkan bahawa teachers branding, student growing berlaku. Selain daripada itu, Teachers Branding, Student Growing telah menunjukkan pencapaian dalam bidang co-curriculum, iaitu yang pertama, pelajar daripada Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin telah berjaya mewakili negeri peringkat kebangsaan dalam program Nilam Bahasa Inggeris. Yang kedua, pelajar juga telah terlibat dengan Young Educators, program Young Educators, program DAI dan juga pencapaian di peringkat kebangsaan iaitu dari segi program DIY yang menggunakan bahan-bahan terbuang. Selain pencapaian dalam bidang co-curriculum, bidang sukan juga berlaku peningkatan pencapaian terutamanya dalam sukan secara online iaitu softball. Kita telah berjaya mencapai semua peringkat di bawah 15 tahun bagi pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Kita juga telah mempunyai pelajar dalam MSSPS yang mewakili negeri Perlis ke peringkat kebangsaan secara online. Projek inovasi 3 buah sekolah di Malaysia melibatkan Sekolah Menengah Tuanku Lailatul Syahrin. Ini adalah projek di peringkat antarabangsa iaitu Mission Reconnect 2020 dengan kerjasama USM dan Universiti Taiwan Asari yang membawa payload kapsul untuk mengkaji keberkesanan pengumpulan data solat dan tanah di angkasa lepas di bawah bimbingan Cikgu Nur Arifin bin Nur Azaman.
Seterusnya, akhir sekali sememangnya appreciation. Guru mendapat penghargaan melalui program-program khas, melalui perhimpunan, melalui jamuan akhir tahun, dan juga selain daripada penyampaian sijil, kita juga menghasilkan poster-poster yang dikongsi bersama PIBG dan anak-anak pelajar untuk meningkatkan motivasi anak-anak pelajar melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Kesimpulannya, Teachers Branding, Student Growing telah berjaya mencapai 6 elemen dalam taksonomi #09educators, iaitu kemahiran ICT, kemahiran IoT, kemahiran entrepreneurship, kemahiran communication, event management, dan agriculture. Akhirnya, #09educators telah berjaya grow teachers, nurture student, teacher teach, student learn, better people for better Perlis. Sekian, terima kasih. Telah sama-sama kita dengarkan tadi perkongsian oleh 5 orang pembentang. Semoga kita beroleh manfaat daripada perkongsian tersebut. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua para pembentang. Untuk itu, sesi kita berhenti rehat untuk seketika dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang nanti dengan acara perasmian penutupan Kolekium Amalan Terbaik PDB Prime 2021. Selamat berehat. Terima kasih.